Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk catatan di video ni, kita mula pukul 8, kita akan multi 8.45 tepat. Kita mengikuti SOP lah, insya-Allah. So, pukul 8 dah lah, 8.45 tepat insya-Allah. Lama tak kuliah dah jadi rasa janggal, rasa segan pula. Tak erti nak cerita apa. Tadi lah kereta, Abang Jack kata ke saya, aku tak erti nak pasang kamera. Kamera pun tak kerti pasang dah kan. Lama tak kuliah. Masya-Allah, kita sambunglah perbincangan kita beberapa bulan yang lepas. Tak silap saya tanda di sini kita masuk hari ni kepada Buddha, no? Tuan-tuan, kita masih lagi belum masuk kepada intisari betul buku ni. Sebab buku ni kan dia bermula dengan dia main pola secara general, umum dulu. Dia main satu dunia, kita dah cerita Parsi, Rom semua tu. Ni malam ni masuk kepada Buddha. Kemudian kita akan pergi insya-Allah ni India, dan dia akan masuk Arab. Lepas tu baru kita nak mula kepada siri bagaimana yang dikatakan keruntuhan umat Islam itu akan menyebabkan kemunduran umat Islam itu akan merugikan dunia. Yang kita akan biar tu. Jadi peringkat awal ni memang kita akan membincang benda ni, tapi secara dalam dan kritikal lah. Sebab saya ada baca komen dekat ni, dia kata cerita apa kuliah segala Rom, segala Parsi, segala Cina apa ni. Memang konsep kitab ni macam ni, no? Tapi bagus juga untuk pengetahuan kita kan, insya-Allah. Baik. So Buddha, perkembangannya dan keruntuhannya. Malam ni saya habiskan sampai India insya-Allah. Jadi saya akan pick poin-poin yang penting. Okay, baik. Kesederhanaan dan semangat agama Buddha yang dikenal itu kini telah lenyap, diubah menjadi agama berhala. Bila dia kata diubah, ghayyaru ila dinul asnam, mengubah kepada menjadi agama berhala, bermaksud asalnya itu bukan agama berhala. Buddha ni asalnya, kita akan tengok sekali lagi. Penyembah-penyembah patung dan pendiri-pendiri kuil ada di mana-mana saja. Patung Buddha didirikan di mana saja. Banyaknya patung tersebut merupakan ciri khas bagi setiap kota yang agama Buddha berkembang di dalamnya. Sampai tahap akhirnya setiap kota dia ada patung dia sendiri. Yang ni mungkin kita akan bawakan bulan depan insya-Allah. Sebab lepas habis Buddha, Hindu, dia akan pergi Arab. Dekat Arab tu nanti dia ada perbincangan bagaimana nabi-nabi yang di tanah Arab ni, Nabi Ibrahim dan sebagainya ni, kemudian tiba-tiba bila macam mana zaman jahiliah, bila ada berhala banyak pula. Saya akan datangkan satu riwayat menceritakan macam mana berhala pertama boleh masuk ke tanah Arab. InsyaAllah itu bulan depan. Dia punya modus operandi dia sama ya semua agama. Okey, baik. Sehubungan dengan hal ini, seorang profesor dalam sejarah kebudayaan India di salah sebuah universiti di India berkata, di masa agama Buddha berkembang, di India berdiri suatu kerajaan yang menyembah patung-patung. Ikatan persaudaraan seagama Buddha pun berubah dan banyak timbul bentuk bid'ah. Hal ini diakui oleh seorang politikus India yang termasyhur sebagai berikut. Kaum Brahma menjadikan Buddha sebagai Tuhan. Hal ini diikuti oleh agama Buddha itu sendiri. Kaum Brahma menjadikan Buddha itu sebagai Tuhan. Buddha ni kalau kita tengok dalam kamus bermaksud rasala yarsilu, dia macam pembawa, pengutus. Buddha ni, kalau kita tengok dalam terjemahan Arab dia, Buddha ni maksudnya, perkataan Buddha bukan perkataan Arab. Terjemahan kepada Arabnya adalah dia Rasul ataupun penyampai. Sebab tu di dalam kitab bukan Veda, satu lagi dia sebut, dia kata setiap Buddha itu akan memperingatkan pengikut-pengikutnya tentang hatim Buddha. Hatim Buddha, hatim dalam bahasa Arab bermaksud, hatim bukan bahasa Arab, tapi terjemahan bahasa Arab dia bermaksud khatam, iaitu penutup. Kalau Buddha itu maksudnya Rasul, hatim Buddha bermaksud penutup segala Rasul. Dalam bahasa Arab kita panggil khataman nabiyyin.
penutup segala nabi. Jadi setiap Buddha itu akan memperingatkan umat dia tentang hatim Buddha, Buddha yang terakhir, the last Buddha. Same things kalau kita tengok dalam Quran, iaitu setiap nabi itu akan memperingatkan umat-umat mereka tentang dua benda. Yang pertamanya tentang kedatangan Dajjal, yang keduanya tentang kedatangan Nabi akhir zaman, kekasih Allah, manusia paling mula, iaitu Rasulullah SAW. Tapi para Nabi panggil sebagai Ahmad. Dalam surah As-Saff, Nabi Isa bagi tahu dekat Bani Israel kan, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya yaumut Taurah. Aku ini Rasul yang datang kepada kamu, yang akan membenarkan kata-kata Taurat, kitab Taurat sebelumnya Nabi Musa. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, dan menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Rasul sesudah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Setiap Nabi akan memperingatkan. Bahkan dalam satu riwayat yang lain ditemukan bagaimana Nabi Musa pernah tanya Allah, aku membaca tentang umat yang dipilih oleh Allah untuk berlawan dengan Dajjal. Jadikanlah umat itu umat aku. Kata Allah, ia milik Ahmad. Nabi Musa kata, aku melihat ada umat yang sembahyang mereka di akhir zaman ni laju dan sebagainya, tetapi tetap diterima di sisi Allah. Jadikan mereka itu umat aku, kata Allah. Jadi ia milik Ahmad. Ya, aku melihat umat yang keluarlah sekali, tetapi mereka lah yang awal dihitung dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadikanlah ia umat aku, kata Allah. Ia milik Ahmad. Maka Nabi Musa kata, kalau macam tu jadikan aku umat Ahmad. Sampai tahu tu. No? Maknanya keberuntungan kita menjadi umat Rasulullah SAW. No? Baik. Kita sambung lah. Saya cuba yang key penting dia lah. Saya tak mau bagi, sebab perbincangan tentang Buddha ni dia perbincangan tauhid. Saya nak pergi terus kepada ni, bangsa-bangsa di Asia Tengah tu, boleh tak? Ada tu bahasa Inggeris terjemahan apa? Bangsa-bangsa di Asia Tengah. Sambil saya selit-selit pasal Buddha lah. Sebab Buddha ni dibincangkan, kalau kita buka dalam tafsir pimpinan Azhar karangan Buya Hamka, disebutkan memang ada pendapat yang mengatakan Buddha itu Nabi. Buddha yang kita Buddha ramai, tetapi Buddha yang direfer sebagai hari ni Gautama Buddha tu, apa nama ni, sebab Siddhartha Gautama Buddha ni, kalau kita baca sejarah dia, saya teringat dulu zaman saya sekolah, siapa yang best hidup sama macam saya, dulu ada satu karya sastra Inggeris, nama dia The Lotus Eater. Kalau dia bukan puisi, dia novel, saya tak ingat, tapi ada Lotus Eater. Dia cerita pasal Buddha lah, yang dia keluar daripada istana dia, dia tak puas dengan kehidupan dalam istana ni yang dia rasa mewah. Buddha ni dia duduk dalam istana, dia rasa kehidupan dia mewah, dan dia sangka rakyat dia ni semua macam dia. Rupanya bila dia keluar, dia tengok rakyat dia sengsara. Kisah Buddha ni tuan-tuan sama sebiji macam kisah yang berlaku kepada Che Guevara yang dalam Cuba. Che Guevara ni anak orang kaya, dia doktor, dan dia sangka orang di Cuba ni semua kaya. Tapi satu petang tu dia start motor dia keluar ronda, dia tengok rupanya ramai orang susah. Sekali dia keluar, dia tak sangka, dia ingat selama ni dia kaya dan orang-orang keliling dia semua kaya. Bila dia cuba pecah tembok, baru dia tahu ramai orang susah di luar sana. Dan dia mulalah berminat untuk join, untuk buat revolusi yang dia dengan apa nama ni, kawan baik dia tu, Ferdinand Marcos. Bukan, Ferdinand Marcos orang lain. Apa nama tu? Tak keluar. Cuba. Guevara dengan Fidel Castro. Ni member baik kan. Baca dokumentari tentang Castro dengan Guevara ni menarik lah. Mereka ni walaupun dah jadi, masa tu dah pegang Cuba, dah buat revolusi, dah jadi gubernur bank, masih lagi turun ke jalanan, sodok cangkui dan sebagainya untuk rakyat. Ada orang mengatakan tentang komunis dan sebagainya, tetapi itu komunis kepercayaan satu bab, tapi komunis perjuangan dan sistem ekonomi satu bab. Kita tak boleh, tuan-tuan faham kan? Kita tak boleh pukul semua sama rata. Pukul semua, orang kata pukul rata. Sebab orang yang menyokong revolusi Cuba juga, bahkan Guevara sendiri juga menyokong perjuangan Palestin. So kalau kita pegang kepada komunis itu tak percaya Tuhan semuanya, maka mana mungkin mereka ni ada menyokong kepada perjuangan orang Islam dan sebagainya. Itu benda yang
teknikal yang kita kena perkemahkan masyarakat kita daripada kita jadi salah faham untuk bercakap benda-benda yang sentimen begini. Sekarang takut kita tak boleh nak cakap benda-benda yang sensitif. Kita takut orang marah, tapi lama kelamaan ilmu itu akan hilang. Dulu saya takut juga nak cakap benda-benda macam Guevara, macam apa nama dia pun ni semua kan, Castro sebagainya, takut dilabel sebagai komunis. Tapi bila kita dekat balik, tak boleh, lama-lama ilmu ni akan lenyap, fakta sebenar akan lenyap. Okay. Dekat Palestin ada dia panggil movement Guevara, budak Islam. Bukan kerana dia bersokong dia tu, tapi kerana ambil semangat spirit bagaimana mereka menumbangkan kerajaan Cuba yang korup itu. Jadi dia pun nak bangkit, nak gunakan spirit itu untuk rakyat Palestin bangkit menumbangkan Israel. Sejarah ini menariklah. Tuan-tuan, kalau saya boleh kongsikan di Indonesia dulu ada sejarah perang padri. Perang padri ini peperangan antara kaum adat dengan orang-orang agama. Orang agama ni disebut sebagai padri, kaum padri. Agama Kristian kan ada, orang Islam ulama, tapi kenapa panggil padri? Sebab mereka ini dapat lulusan daripada madrasah dekat Pader. So nisbah kepada Pader, padri. Golongan padri masa ni depa masuk ke kampung-kampung dan depa bertempur dengan golongan adat yang sabung ayam, yang tepung tawak kereta, yang adat kan terlalu banyak tambahan di tanah Jawa masa tu, sakat lagi lah adat lebih daripada kita lah. Tapi masalah dia pertempuran itu sampai pertempuran berdarah, sampai ada yang mati. Perang padri 1837 tak silap saya, tapi lama. Yang akhirnya yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, yang menarik dia sampai satu tahap Belanda di Indonesia masa tu depa rasa macam ini kesempatan yang baik, orang Islam telah berpecah. Sebab yang ada pengaruh adalah kaum adat. Orang kaum adat ni pengaruh dia lebih daripada orang agama. Selalunya begitulah. Dulu-dululah, sekarang saya tak pasti. Okay. Jadi depa ni ramai. Golongan agama ni dilihat macam suka merosakkan masyarakat. Bahkan kesilapan orang agama masa tu dia masuk dengan terburu-buru, hantam, perendahkan, pelekeh, bahkan sampai perang, sampai mati, menyebabkan orang-orang adat ni lagi marah. Belanda masuk untuk mengapi-apikan pergaduhan antara orang Islam di Indonesia ni. Masa tu pimpinan Imam Bonjol yang jadi pemimpin dalam galangan kaum padri. Yang saya seronok ni tuan-tuan, akhirnya bila mana Belanda masuk, dua kaum ini, kaum adat ni dan kaum agama ni, depa mesyuarat untuk bersatu, untuk lupakan sengketa depa. Maka terbitlah satu tagline yang adat bersandi syarak. Ada satu lagi, dua ungkapan. Agama bersandi akhlak, adat bersandi syarak. Macam itulah, nanti saya cari balik ungkapan tu. Depa bersatu untuk lawan Belanda. Dan akhirnya Belanda diusir. Dua kaum Islam yang bersengketa dapat melupakan sengketa mereka sebentar untuk mengusir our common enemy. Macam tu. Masa tu ada satu orang lelaki nama dia Pantek, maaf saya sebut, tapi nama dia macam tu. Bukan Pantek, Santet Ali Bashar. Dia macam dia bermuka-muka lah. Dia pergi sokong Belanda, dia pergi sokong orang Islam. Akhirnya orang Islam buang dia, orang Belanda pun buang dia. Akhirnya dia mati seorang-seorang, siapa tak peduli dia. Itu nasib yang menerima dia, orang yang bermuka-muka ini. Okay. Kalau dia sokong dua-dua untuk berdamai tak apa, tapi dia talam dua muka, dia pergi cucuk dua-dua. Akhirnya itu kesudahan dia. Baik, itu di Indonesia. Di Malaysia tak ada contoh lagi. Baik. So kita masuk kepada bangsa-bangsa di Asia Tengah sebagai gambaran umum. Adapun keadaan bangsa-bangsa yang hidup di Asia Tengah Timur seperti Mongol, Turki dan Jepun pada umumnya, mereka beragama campuran antara Buddha dan animisme. Buddha pengaruh sangat besar. Sampai ke tanah Melayu, dia ada asimilasi dengan agama Hindu. Sebab itu yang sampai kepada kita ialah agama Hindu-Buddha. Di sebahagian tempat, dia asimilasi Buddha dengan ajaran-ajaran pagan, ajaran-ajaran animisme. Maksudnya Buddha itu dia sampai ke setiap tempat, cuma dia berasimilasi dengan kefahaman setempat. Kepercayaan Hindu dah ada lama dah. Kemudian bila Buddha sampai, dia assimilate balik antara dua tu. Sebab tu kepercayaan di Nusantara era awal ialah Hindu-Buddha. Saya dapat satu tawaran baru ni, Dr. Omar Muhammad mesej saya, dia kata Jabatan Mufti tawarkan untuk kaji tentang cerita-cerita yang viral dalam kalangan orang Melayu
sama ada sejarah ataupun terkini yang boleh menjejaskan akidah dari sudut perspektif hadis lah. Saya minat lah nak buat kan. Contoh doakan insya-Allah apa ni saya jumpa nak bincang macam mana proses dia. Tuan-tuan doakan lah. Saya lupa nak ambil tuan-tuan saya, alhamdulillah saya habis lah. Minggu lepas saya bayar buah, alhamdulillah lulus selesai lah. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Selesai dah satu perjuangan. Tapi lepas tu saja. Itu tuan-tuan doakanlah dengan alhamdulillah lah, dengan bekalan itu dapat belajar bertemu mufti UFO macam tu. Bukan UFO saya, UFO Dato' Mak minta saya bantu dia sebab dia tengok saya suka baca sejarah Melayu dan sebagainya. Memang ada banyak benda yang berkaitan dengan orang Melayu kita ni yang viral, tetapi dia takut dia ada isu sikit di situ akidah kepercayaan kita tu. Kita kaji insya-Allah tanpa kita merendahkan orang lah. Baik semua yang ni Hindu Buddha kemudian yang ni. So di belah Jepun semua tu dia masuk dengan Buddha dan animisme. Shinto dia datang kemudian. Baik. Sedikit pun mereka belum mengenal ilmu pengetahuan maupun cara berpolitik. Waktu itu mereka sedang dalam keadaan masa perpindahan dari cara primitif ke tingkat peradaban. Termasuk juga di dalamnya sebahagian bangsa-bangsa yang rendah sekali tingkat pemikirannya. Era ini saya rasa era yang silam. Dalam Sulalatul Salatin dia cerita tentang satu orang raja, nama dia Raja Chulan, yang mana dia merintah sebuah kerajaan di benua Keling, dan yang mana kerajaan itu meliputi sampai ke sini. Sebab apa sampai ke sini? Sebab kerajaan-kerajaan di sini ni Tok Wan dia dah pernah jajah. Antaranya kerajaan di Perak masa tu disebut dengan nama, ada nama lain bukan nama Perak tapi di Perak, dan juga di yes, tu ingat Gangganagara masa tu. Saya tak ingat Gangganagara dengan Langkawi. Maksudnya dia sampai ke situ dah. Tapi yang saya nak kongsi yang menarik tu, sebab bila mana zaman anak cucu dia ni Raja Chulan ni, bukan Raja Chulan, Culin Tok Wan dia tu kan yang main serang tu, Suran kan. Tapi yang saya nak kongsi tu sebab apa? Saya tertarik taktikal orang Cina. Bila mana dia nak pergi serang Cina, orang Cina tahu kekuatan mereka ni nak main ni. Orang Cina pergi ambil Cina tua tu, tahu apik-apik tua ni yang sangat kerepot dah muka mereka. Buah atas satu kapal. Ambil buah-buah yang dah buruk, buah renggut atas kapal. Ambil segala jarum-jarum buah atas kapal. Bawa kapal tu pergi belayar lalu dekat kawasan Temasek Singapura ni, bagi tentera-tentera benua Keling ni tengok yang mereka ni dah siap nak pergi serang Cina ni. Bila mereka tengok Cina-Cina yang sangat tua, buah yang sangat buruk, kelengkapan yang sangat usang atas kapal, mereka kata, hampa ni main dari mana? Maka mereka kata, kami ni nak pergi serang negeri Cina. Tapi sampai ketua, tak jumpa negeri tu lagi. Yalah balik lah. Maka barulah geng India ni kata, kalau macam tu kita tak boleh serang. Maka mereka tak serang. Itu zaman tu. Itu cerita tu dalam kitab Sulalatul Salatin. Saya optimis cerita ni mungkin ada exaggeration, tapi saya juga berprinsip kata dia ada asas cerita ni. Cuma mungkin ada nilai tambahan. Sebab cerita tentang kekuatan benua Cina dan sebagainya kan, percubaan India untuk masuk dan sebagainya tu. Saya rasa benda tu ada asas. Cuma mungkin karya-karya sastra ni ada tekuk tambah. Baik. So zaman itu kepercayaannya begitu. Okey. Itu di Cina dan di India. Okey, India, agama dan masyarakat. Sebab tu saya cerita nak masuk yang ni. India ni tuan-tuan, saya nak pergi terus pada topik yang pertama. Dia ada banyaknya faktor mereka tak berkembang. Ada 3 faktor di sini tulis. Yang pertama, banyaknya jumlah Tuhan yang disembah. 1, Tuhan terlalu banyak. Okey, ni di India pula. Yang kedua, banyaknya penyelewengan dalam bidang seks. Yang nombor 2, sampai hari ni pun saya rasa lah, yang saya baca berita ni, industri pelacuran di India sangat besar. Bukan industri dia, kih rogol dia. Kalau industri saya rasa mungkin Thailand besar lagi kot. Tapi kes rogol di India sangat besar. Okay? Sampai Discovery Channel buat Discovery khas untuk bincang bab ni, untuk tunjuk, dedahkan bab ni. Okay? Yang ketiga, banyaknya perbezaan kelas dan tahta, kelas dalam kalangan masyarakat. Kita nak bincang yang tu. Okay, yang pertama, berhala yang keterlaluan. Di abad ke-6 Masihi di India, agama berhala itu telah mencapai puncaknya.
Sebenarnya jumlah Tuhan yang disembah seperti yang disebutkan dalam kitab Veda sebanyak 33 Tuhan. Okey. Asalnya Tuhan yang disembah dalam kitab Veda ni ada 33 ya. Tanpa disebutkan ciri fizikal dia. Akhirnya depa membuat ciri fizikal tu. Tapi asal dalam kitab Veda asal 33 ya. Okey. Maksud kitab Veda pun bukan kitab asal, tak apa. 33. Okey. Namun pada abad ke-6, jangan tengok sepanjang 5 abad tu apa berlaku? Abad pertama Tuhan depa ada berapa? 33 kan berhala. Okey, abad ke-6 tentu agak-agak berubah. Abad ke-6 jumlah Tuhan mereka menjadi 330 juta Tuhan. Noh, boy. Daripada 33 orang 330 juta semua pekat jadi Tuhan. Takkan banyak sangat Ustaz? Kita bincang. Jumlah patung yang disembah itu sudah tidak terhitung lagi banyaknya, sampai semua orang yang terkenal dalam sejarah ataupun pahlawan perang yang terjadi pada pelbagai masa, semuanya dianggap Tuhan. Gunung ganang, emas, perak, sungai Gangga, senjata, alat tulis, alat hubungan seks, binatang, bahkan sampai bintang-bintang pun semuanya dianggap Tuhan. Jadi macam tu. Dan benda tu tak pelik benda tu memang kebudayaan mereka begitu. Kita tengok gambar PK Amir Khan. Saya tengok baru ni pilihan raya di India, the biggest election in the world, sistem pilihan raya di India, Astro Discovery. Dahsyat sungguh-sungguh pilihan raya mereka tu. Besar, terlalu besar, rakyat terlalu ramai Bagaimana dia nak handle sistem pilihan raya mereka yang sangat dahsyat. Baik. Dan kepercayaan yang macam-macam. Dan yang saya boleh cerita itu sebab apa? Sebab logo lambang parti tu terlalu banyak. Terlalu banyak, beratus-ratus. Ada yang lambang lembu, ada kunci kita buat, ada penyapu, macam-macam lambang. Semua pekat nak tanding. Sama jugalah macam kes ni pun, semua pekat nak jadi Tuhan. Baik. Pokoknya agama Hindu waktu itu tak lebih hanya merupakan dari kumpulan khurafat, cerita kosong, puisi dan pelbagai macam ritual yang tidak diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi saya rasa kalau sahabat-sahabat India yang profesional, mereka setuju. Saya ada ramai kawan India yang setuju. Dia kata mengarut. Masa tu kebanyakan hari ni India convert to Kristian. Ramai. Di masa apapun fikiran yang waras pasti tidak dapat menerimanya. Saya kata tadi, fikiran waras tak boleh terima punya. Sebab tu saya kata ramai sahabat-sahabat saya India yang tukar ke Kristian. Tapi yang tu yang kita sedih. Siapa dia tak tukar ke Islam? Sebab dia rasa macam agama yang dia anuti awal tu tak make sense. So dia cuba mencari agama yang boleh difikir akal. Instead of Islam, dia pergi slide pergi Kristian. Yang tu yang kita kena kaji kat mana silap kita. Baik. Dan India satu ketika majoriti rakyatnya adalah orang Hindu, tetapi pemerintahnya pemerintah Islam. Sampai zaman Akbar dia pernah buat din ilahi yang kata boleh kahwin campur sebenarnya contoh dia tu. Sampailah zaman Aurangzeb. Aurangzeb ni lah pemerintah India yang sangat berjasa besar kepada umat Islam di India. Dia yang menghidupkan balik fahaman Islam dan cuba mengikis din ilahi yang diasaskan oleh Tok Wan dia tu. Dialah yang buat satu kitab besar mazhab Hanafi, nama kitab tu Fatwa Alamgiri. Apa sampai sekarang ada kitab fiqh mazhab Hanafi. Aurangzeb nama dia. Ini tokoh-tokoh di India yang kita kena kenal, ulama kita. Okay? Dan satu ketika bila ilmu hadis agak sepi di Arab, sebab masa tu saya tak tahu punca dia apa, tapi orang sudah mula bercakap bab lain, India menjadi penyelamatnya. Sebab tu orang banyak pergi ambil di India, macam Allah tu Roni Aziz dan sebagainya. Baik. Lepas tu dia main kepada kita lah. Baik. Waktu itu seni memahat patung berkembang dengan pesat sekali. Ekonomi ni. Seni memahat patung berkembang dengan pesat. Terutamanya pada abad ke-6 dan ke-7, seni ini mencapai puncak keunggulannya sampai dapat mengalahkan semua hasil seni pahat patung yang pernah diciptakan oleh generasi sebelumnya. Maknanya zaman tu Tuhan dah tak penting, yang penting kita nak buat Tuhan tu macam mana. Sampai jadi tahap tu. Saya bimbang kita akan jadi macam tu sekarang. Walaupun bukan dalam bentuk patung, tapi dalam bentuk macam ni. Maaf saya sebut, tapi saja nak bagi nampak kritikal sikit. Sampai satu tahap kita akan fikir macam ni. Pandangan Tuhan tak penting, kata-kata Tuhan tak penting,
Firman Tuhan tak penting lagi. Yang penting apa yang kita sangka tentang pandangan Tuhan terhadap kita. Itu penyakit orang Islam sekarang di Malaysia. Maaf sebut. Apa yang dia buat, dia akan kata, tak apa, benda ni Tuhan faham saya. Walaupun saya tak pakai tudung tapi saya semayang, Tuhan tahu, don't judge me lah. Walaupun saya ada tattoo tapi Tuhan kenal saya. Mereka semua akan mengatakan Tuhan di belakang mereka. Itu yang saya bimbang. Kita tak portray hari ini sebagai bentuk berhala, tetapi bentuk yang lain lebih kurang macam ni. Pandangan Tuhan, kata-kata Tuhan, firman Tuhan tak penting lagi. Yang penting apa yang kita sebut, apa yang kita pandang, pandangan Tuhan terhadap kita. Masing-masing ada dia punya own perspektif dan pendapat. Akhirnya agama ni di Malaysia lah akan rosak. Orang akan guna. Cuba lah tuan-tuan, download. Budak-budak muda duk main ni. Yang sugar baby tu tak payah. Apa yang TikTok banyak suruh saya download. Saya download, saya tengok apa tu, adalah pelik-pelik budak muda ni kan. Dia bukan semua menari, dia ada yang orang jenis free thinker, bincang semua tu kan. Baru saya rasa macam, weh, macam ni orang fikir zaman now ni no. Sakan tuan. Walaupun I ada tattoo tapi Tuhan I macam tu lah. Ini bukan cerita yang dah insaf ni, ini cerita yang dia masih praktis. Walaupun I kadang-kadang ini bukan Malaysia lah, ni Indonesia. Ada time I semayang, ada time I akan sembah ni apa, berhala, tapi I anggap itu Allah jugalah. Allah faham sebab semua benda yang cantik adalah Allah. Kacau. Jadi macam tu dah. Like pun banyak tu yang heran tau. Baik. Kita kena buka kesempatan kita sebentar. Kita kena tengok apa yang berlaku di luar ni tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam komuniti surau dan masjid sahaja, mungkin kita akan rasakan, okey, agama tak terancam lagi. Sebenarnya tuan-tuan terancam dah. Di luar tu macam-macam kefahaman lah. Sebab kita membina generasi yang pada pendapat saya kan, sejak zaman sekolah kan. Sekarang pintu tu dibuka ke media sosial, semua orang memberi pendapat. Akhirnya hari ni jadi macam tu. Sampai contoh nanti bila semua orang memberi pendapat, orang yang berada di atas pun takut untuk memberi pendapat. Dia akan flip flop sebab dia akan buat apa-apa pun berlandaskan kepada pendapat orang terhadap dia. Macam Aisina contohlah kan. Benda ni saya nampak dulu, tapi sekarang saya rasa macam ni lah realitinya kot. Ini tuan-tuan, kalau saya masih hidup nanti tuan-tuan yakin lah, benda ni baru permulaan. Ini bukan kesudahan, ini permulaan. Lepas ni siapa saja yang naik menggantikan mereka ni, ataupun mereka juga sendiri, mereka akan mengubah based on pandangan peringkat kita. Kita bukan semua pandai, kita kena mengaku. Sebab peringkat netizen ni kita boleh type apa saja. Akhirnya pandangan itu akan berubah-ubah, dasar akan berubah-ubah kerana itu. Sebab tu kadang-kadang perlu juga orang yang tegas. Okay? Yang regardless of any comment dekat media sosial, kalau kita rasa benda ni baik, kita jalan. Yang tu yang sukar tu. Baik. Maka Tuhan banyak di India ni. Kita lalu banyak. Sampai dalam gemak fikir Amir Khan tunjuk kan, ambil kapok, sapu kat batu, orang merah semua. Orang muda. Baik. Dan benda ni related to ekonomi juga sebab pengukir India, patung di India ni telah menjadikan seni ukiran patung sebagai industri. So mereka memperbanyakkan lagi Tuhan. Itu antara faktornya. Sebab tu saya tak setuju bila ada orang komen, sekarang ni kita ada masalah akidah, bersembang apa ekonomi tak penting. Ekonomi penting. Ekonomi akan relate to akidah. Saya yakin yang tu. Sebab kalau kita baca sejarah pun memang kebanyakan modus operandi mereka akan kacau ke ekonomi, akhirnya bawa pergi kepada akidah. Bawa pergi kepada akidah. Apa nama ni yang tu. Baik. Semua orang baik dari tingkat penguasa sampai rakyat seumpamanya menyembah berhala. Sehingga agama Buddha dan Hindu terpaksa ikut tenggelam dalam menyembah patung-patung demi untuk menjaga kelangsungan eksistensinya, kewujudannya. Macam saya kata tadi, nampak? Sebab semua orang buat, maka golongan daripada kelas atas pun demi nak mengekalkan dia punya relevansi dia, dan juga demi untuk menjaga agama Buddha dan agama Hindu yang asli daripada tenggelam, kita kena ikut mainstream. Sekarang musim sembah berhala, kita kena sembah juga. So mereka ubah agama mereka itu menjadi agama sembah berhala. Bukan saya kata ni, Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, ulama besar dunia, asalnya tidak ada berhala, tetapi kerana nak ikut dengan perkembangan semasa yang semua orang jiwa daripada ini, jiwa semua berhala,
kita nak bagi tahu kita pun ada bersama mereka. Akhirnya agama tergadai. Ya, baik. Okey. Saya nak skip yang ni. Petualang Cina, dia terjemah ni petualang Cina. Petualang. Oh, petualang Cina ni bahasa Melayu dia apa? Pengkhianat. Pengembara. Oh, petualang bahasa Indonesia. Pengembara Cina, dia cerita tentang apa nama ni, sebahagian keluarga raja dan pembesar-pembesar ada yang menyembah dewa Shiva ni. Okay, sebahagian yang lain ada menganut agama Buddha. Sebahagian yang lain ada yang menyembah matahari dan ada pula menyembah Vishnu. Pokoknya setiap orang mempunyai Tuhan sendiri. Macam saya cerita tadi. Setiap orang ada Tuhan dia sendiri. Ataupun beberapa Tuhan yang disembah semuanya. Dulu dah seorang satu Tuhan lah. Agama mereka lah. Kemudian minta hujan saja tak jadi, minta panas pula, buat Tuhan panas pula. Panas saja tak jadi, nak dahaga minum air, minta Tuhan minum air pula. Macam itulah contohnya. Okey, maka Tuhan jadi banyaklah, 330 juta tadi tu. Okey, baik. Saya sambunglah penyelewengan dalam bidang seks yang kedua. Yang ni. Apa yang jadi pasal cerita seks ni? Sejak zaman dahulu lagi di India terkenal sebagai sebuah negara yang banyak terjadi penyelewengan dalam bidang seks. Ini ditulis zaman Maulana Abu Hassan ni. Sekarang lagi pakar. Di sini dapat kita katakan mungkin tidak ada satu agama pun di mana sahaja yang banyak memberi dorongan pada hawa nafsu seks lebih besar daripada agama Hindu di India. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dorongan kepada seks itu ada pada agama itu sendiri. Dan tuan-tuan, lesen apa yang lebih besar daripada lesen agama? Dengar. Lesen apa yang lebih besar daripada lesen agama? Bila agama ada lesen yang besar, bagi orang akan berpusu-pusu sandak kepada agama itu. Sebab tu sensitif tak? Sebab tu maaf sebut, kalau orang, saya takut sensitif, mesti minta maaf lah. Tentang poligami, berapa ramai orang akan bersandak kepada agama. Sebab agama ada lesen dia. Walaupun pelaksanaan depa ni secara individu tak ikut cara agama pun. Maaf lah, saya tak katakan siapa-siapa ni, tapi itu yang kita nampak. Betul, agama ada jawapan dan lesennya, tetapi kita juga menggantung kepada itu. Tetapi kita secara individu ni kadang-kadang tak ikut pun macam tu pun. Maksud saya macam tu. So, dalam bab seks ni, Islam ajak kita poligami lah. Okay? Dan kita setuju yang tu. Okay? Setuju tak berarti kita buat. Okay? Tapi kita setuju. Sebab itu antara solutionnya. Baru ni tuan-tuan tengok Facebook Ustaz Fawaz bincang tentang masalah sugar baby, sugar daddy ni kan, tentang pelaksanaan dia, tentang bagaimana nak selesaikan masalah ini. Antara yang dibincangkan tentang nikah misyhar dan sebagainya. Nikah yang dengan niat perempuan tak perlu lagi gugurnya tuntutan nafkah daripada suami kepada isteri, nafkah zahir. So batin boleh. Sebab di Arab Saudi dah ada sistem tu dah ada ulama fatwakan tentang yang tu. Sebab apa? Sebab dia dah jadi perempuan kaya sebab pandai daripada lelaki. Bukan Saudi, negara Arab lah yang lain. Perempuan kaya kan Qatar, tapi negara Arab. Perempuan kaya dan pandai, akhirnya dia dah umur 35, ada PhD semua ni, kemas. Tapi laki makin tak pandai, maka laki tak mampu untuk meminang perempuan ni. Sebab perempuan ni dah terlalu kaya dan pandai, laki pula tak ada kerja. Maka akhirnya ulama bincang solution dia apa. Takut jadi penzinaan, takut jadi sugar daddy, sugar mommy, sugar baby ni, maka dibincangkan tentang hukum nikah misyhar tu. Yang mana boleh nikah dengan dia, tetapi suami tak wajib bagi nafkah zahir. Bahkan isteri boleh bagi kat suami, tapi batin kena bagilah. Masa itu antara objektif dia. Dan benda tu saya rasa kena berkembang dah. Saya rasa tempat kita pun nak kena berkembang dah benda tu. Sebab ramai kita belum teruk lagi, tapi mungkin 20 tahun akan datang, perempuan-perempuan yang pandai akan naik meninggalkan lelaki akan tak akan berhenti setakat minta maaf sebut SPM diploma sahaja ataupun kerja tak tinggi, gaji tak besar. So dia akan sampai tahap tu nanti. Mungkin sekarang tak teruk lagi di Malaysia, tapi bila sampai nanti kita kena bersedia untuk terbuka dengan benda tu. Baik. Bahkan kita kena bincang dah bagaimana maaf saya tak mau orang anggap cerita saya ni sebagai bahan untuk membahan orang lain, tapi saya fikir kita nak kena bincang dah tentang poligami ni di sudut misyhar ni macam mana.
Maksudnya katakanlah orang tu bekerja di Johor, dia perlu ulang-alik Kuala Lumpur, dan dia juga ada kemahuan dan ada potensi untuk melakukan zina. So ulama kena bincang lah, bagaimana kalau poligami itu dibuat, dia ada bini yang lain di Kuala Lumpur, isteri yang sah dan halal, tetapi pernikahan itu misyhar. Maksudnya dia tak wajib bagi nafkah. Mungkin bini tu di Kuala Lumpur dah kerja doktor dan semua ke, dan dah tak perlukan nafkah lagi, cuma dia perlukan nafkah batin dan juga nak perlukan zuriat sahaja. So setiap kali lelaki ni obsession, so dia ada teduhan yang halal dia. Saya rasa benda tu kita dah kena start, ulama dah kena start bincang lah. Dia tak jadilah kes-kes curang, kes-kes skandal. Tak, dia pernikahan yang halal. Kita jangan samakan macam Syiah. Syiah mut'ah cerita lain. Itu cerita pelik dah tu. Ini bukan yang tu. Okey. Baik. Saya sambung nah. So kenapa saya kata agama jadi pendorong agama Hindu ni? Tengok apa nama ni, buku-buku yang beredar di India dan di kalangan orang-orang beragama pun banyak membicarakan tentang kisah-kisah cabul yang dilakukan oleh para dewa-dewi tanpa rasa malu sedikit pun. Cerita dia, kitab agama pun dia cerita benda macam tu. Baru bulan lepas saya balik dari sini, saya pergi ambil orang puan saya di rumah Pak Mentua dengan Banjir. Biar rasa duk bincang satu kitab apa punya nama Arab lah. Dia kata, baca. Saya baca lah 5 muka surat depan, bagus. Puja-puji bagi Allah apa semua ni. Saya tak, kitab apa ni? Kita sambung lah, kita sambung baca muka surat 6-7. Maaf sebut tuan-tuan, dia cerita yang tu kena sembang belakang. Tapi dia sebut tak tapis dah. Dia sebut alat-alat kelamin lelaki pun dia tak tapis dah. Kemudian dia kata dia buat qul huwallahu ahad tu dia tarik, dia kata ni kemaluan lelaki, maaf sebut. Cara nak baca dia macam ni, dia merepek terus lah. Allah, mujuk benda tu di bendung awal. Tapi kitab tu masih ada. Saya baca sendiri. Banyak baca terkejut. Apa nama orang saya tak ingat. Tapi ya Allah, dahsyat semua. Dia ambil surah lain, dia buat qara tu, dia tahu ini kemaluan perempuan. So cara nak berhubungan dengan isteri, baca surah ni, saya kata ni habis ni. Benda ni berlaku dalam agama India sebenarnya. Pengaruh itu ada sampai ke kita. Dan benda ni dia bercerita dewa-dewi buat macam tu. Tuan-tuan, bila kita orang awam baca, dewa pun macam tu, kita awam tak ada masalah. Betul tak? Macam kisah Kristian ada versi yang lain dalam menceritakan kisah Nabi Zakaria dan Maryam. Dalam Quran cerita macam lain, kan? Nabi Zakaria tak pernah masuk pun tengok Siti Maryam. Tengok kau jauh je, adik ipar dia kan. Tapi dalam versi Kristian macam lain. Sama macam versi kelahiran Nabi Isa. Bila Maryam tanya kan, macam mana aku nak ada anak sedangkan aku ni tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Apa jawapan Jibril? Kun fayakun kan. Simple, cukup. Tapi jawapan Bible, Tuhan akan mendatangi kamu, naik ke atas, dia berhayal. Sebab itu manusia, dalam dia duk tulis tu, dia berfantasi seksual dia. Akhirnya dia persembahkan dalam kitab yang dianggap kitab suci. Itu yang jadi dekat barat sekarang. Sebab apa? Lesen dia pun besar. Sebab kitab agama pun cerita macam tu. Dan macam Cikgu Suraya lah kitab agama pun, macam mana orang masyarakat awam tak terdedah. Sebab tu dalam Islam, bila bab yang bersangkutan macam tu, Tuhan cover dengan ayat general, kun fayakun, selesai. Tak perlu nak membayang, tak perlu nak apa orang. Macam tu. Baik. So di India jadi macam mana? Kisah cabul ini besar pengaruhnya di kalangan orang yang taat beragama. Untuk itu mereka pun tidak segan membicarakan kisah cabul itu dengan diiringi dengan semangat dan rasa iman yang mendalam. Kisah cabul cerita dengan semangat dan rasa iman yang mendalam tu. Itu yang jadi. Dan menjadi perbualan dalam kalangan orang agama. Sebab tu dalam kuliah nak buat lawak, jangan sangkut dengan bab-bab tu lah. Nanti jadi lesen besar kat orang awam. Lawak bab lain tak apa, bab-bab seksual ni saya tak setuju. Baik. Bahkan yang lebih dari itu, mereka pun tak segan-segan mengagungkan alat kelamin seperti yang diwujudkan dalam persembahannya terhadap Mahadewa yang dilambangkan dengan bentuk yang amat cabul sekali. Okey. Di Vatican City ada satu kawasan patung, patung-patung pria orang lelaki panjang ni, yang mana dekat antara pusat dengan tempat kemaluan mereka lah, senang abang, diletakkan burung, patung burung buat kat situ. Mereka dia cerita lah sejarah, tanya
sejarah sebenarnya zaman, saya tak ingat sen mana, tapi salah seorang padri besar di Vatican, dia tak setuju dengan seksual ni, maka dia kerat. Asalnya patung tu ada, maaf sebutlah lah, ada kemaluan lelaki besar, orang tak tahulah. Dia tak setuju. Dia bagi dia tu simbol seks. So mencemarkan kuil agama gereja. Maka dia arahkan Tok Siok ni suruh kerat buang kemaluan tu, patung kemaluan tu lah. Jadi tuan-tuan pelik lah masuk gereja ni, kata masjid lah tempat agama nak sembahyang, berjuntai semua ni kan, repek lah. Maka padri masa tu suruh kerat buang, kerat, maka nampak pelik, nampak cacat. Maka datang zaman selepas itu, mereka ukir burung letak kat situ. Itu sejarahnya. Tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh buka filem Tom Hanks, Angel and Demon. Antara scene awal ada, mereka pergi shoot kat Vatican, ada patung tu. Memang nampak ada burung dekat burung. Ya punya kotak pula ni. Memang ada burung dekat tempat tu. Tapi sejarahnya begitu. Asalnya bukan burung, asalnya memang batang juntai tu. Tapi dikerat burung. Baik. Angel and Demon, Tom Hanks. Itu scene yang tuan-tuan boleh tengok lah. Banyak scene lain tapi saya yang dekat dengan tuan-tuan lah. Baik. Ahli sejarah menerangkan bahawa sebahagian besar kaum pria lelaki, kaum lelaki Hindu ada yang menyembah alat kelamin wanita yang sedang telanjang, dan kaum wanita pula ada yang menyembah alat kelamin kaum lelaki yang telanjang. Ini bukan orang Islam mereka, ini orang India sendiri tulis di dalam catatan oleh Satyata Prakash. Dia sendiri terkata ahli sejarah India, bukan kita fitnah. Baik. Yang ni satu lagi menarik. Kaum biarawan, orang agama, orang gereja, kalau Kristian kita kata gereja lah, kalau Hindu ni biarawan, biarawati kan, yang mengabdikan diri mereka di kuil-kuil, banyak merampas keperawanan para biarawati maupun pengunjung wanita yang datang ke kuil. Maknanya sebab itulah kesudahan bagi agama yang direka dan dicipta manusia. Islam tak melarang fitrah. Ada nafsu, kita buat perkahwinan. Nafsu lebih, tambah seorang lagi. Lebih lagi, tambah seorang lagi. Lebih lagi, ada 4 orang. Lebih lagi, ini selera jin lah, burung dah lah. Islam dia tahu. Saya dulu di UAE, saya bidang psikologi, kami memang kaji kenapa 4. Rupanya dia memang ada dalam cycle system, usul cycle system tu memang kena. Di sudut psikologi memang kena 4. Bukan kena 4, bermaksud kalau 4 tu ada jawapan dia. Kenapa Tuhan tak kata 3, tak kata 5? Kenapa tak kata 7? Sebab agama kan selalu bermain dengan 7 kan. Tapi kenapa 4? Kita cara-cara tu punya berkait. Menarik. Sikit lagi lah, hari 3 minit. Tuan-tuan, apa saya nak contoh ni, jadi bila agama itu direka oleh manusia, dia akan memperlihatkan ataupun dia kata kosmetikkan agama yang direka tu sebagai warak, tapi dia tak faham benar maksud warak. Sebab tu agama Buddha yang direka, para sami dia tak boleh makan, melainkan sayur, tak boleh kerja, tak boleh cari duit. Sebab tu bagi-bagi dia kena bawa mangkuk. Okay. Tapi orang buat pendedahan, picit bank account ni apa, banyak orang awam ni. Satu. Yang kedua, para father dan mother di gereja tu tak boleh kahwin, tuan-tuan pun tahu. Tapi hakikat sebenarnya berapa ramai anak-anak yang keluar daripada hubungan haram di gereja, yang tinggal di belakang-belakang gereja, yang akhirnya jadi anak-anak gelandangan. Tuan-tuan pun tahu benda tu. It is open secret. Maksudnya sebab mereka yang mereka nak portray agama mereka tu jadi warak, sedangkan maksud warak yang sebenar bukan macam tu. Maaf sebut, ikutan yang terbaik adalah Rasulullah. Okay. Ikutan yang terbaik adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Saya minta maaf, saya tak suka cerita yang ni sebab tapi saya cerita juga. Saya tak suka cerita juga. Bukan tak suka, saya cerita bila. Kan ada hadis sahih yang Nabi pernah tengok satu orang wanita, tuan-tuan pun tahu cerita tu, kan? Dan Nabi ada naik rasa sikit. Tuan-tuan tahu kan? Dan Nabi balik, Nabi mendapatkan Aisyah. Tuan-tuan tahu kan ada hadis kan? Betul, saya rasa takut nak cerita macam tu, takut bayang belak-belak. Tapi jangan bayang belak-belak, tapi kita bayang yang esen cerita tu, bermaksud itu fungsi isteri. Maksudnya
Itu fungsi institusi kekeluargaan. Kita tak perlu kosmetikkan agama kita ni. Oh, father kena warak, tak boleh sentuh perempuan. Tak boleh. Tuhan Allah yang pencipta agama ni yang tahu sebenar-benar makna warak, sebenar-benar makna agama. Betul, Islam dia ajak cara macam tu dan ikut cara Rasulullah. Jangan kita duk bayang Nabi pun terasa tengok perempuan. Tuan-tuan, manusia. Tapi cara yang betul kan? Sebab tu kaum wanita yang dengar video ni nanti dia kena peluruskan pemahamannya. Bila dia tengok suami dia macam tengok perempuan sikit, macam rasa, dan suami dia tak pi kat perempuan tu, suami tu berbalik kepada dia, betul ya tu? Kalau suami tu berkenan tengok perempuan tu, ikut perempuan tu, atau lain cerita lah. Jangan bini ni duk merajuk pula, abang tengok dia tu baru main kat chat. Tak payahlah macam tu. Sebab itu fitrahnya. Saya tak berani kata perempuan sebab perempuan mungkin dia ada bahagian apa saya tak tahu. Saya pun tak ada dia balik perempuan. Mungkin dia pun ada hasrat yang macam tu, kita tak tahu. Tetapi pokoknya adalah itu biasa. Ni kalau menjual agama, tak apa. Maksud saya nak beritahu itu fitrahnya begitu. Tengok, berkenan. Itu biasa. Bukan dia pergi cinta pula, bukan. Berkenan. Itu biasa. Dia dengan, berkenan. Tak boleh aku warak. Tak, dia memang akan main tiba-tiba. Lepas tu kita channelkan kepada pasangan yang halal kita di rumah. Itu baru betul. Bukan kita tengok, bukan segoknya. Berosoknya. Bukan macam tu. Dia akan main rasa, okey, balik rumah. Itu cara dia. Okey. Tapi Kristian, Hindu, Buddha ni dia pun cuba melawan fitrah tu. Dia pun nak lebih warak daripada tu, nak lebih mulia daripada tu, maka akhirnya benda tu backfire kat depa balik. Berapa ramai anak haram di gereja, berapa ramai di India tengok berapa ramai biarawati yang tercabut keperawanannya oleh para biarawan. Lagi sakan ni bang. Ni. Okey, kuil yang merupakan tempat yang aman untuk kaum pemburu cinta. Jika tempat-tempat suci yang sengaja dibangun untuk tempat ibadat sudah demikian keadaannya, lalu bayangkan bagaimana keadaannya di tempat-tempat lain seperti di istana dan tempat-tempat pemasaran. Kalau, maaf sebut, kalau tempat agama yang sepatutnya suci pun jadi kotor dengan benda ni, dia kata bayangkan tempat-tempat macam istana dan golongan bangsawan yang tak boleh disentuh, yang undang-undang tak apply dalam tu. Tuan-tuan rasa undang-undang di Malaysia ni dia tembus semua tempat? Tak tahu, saya tak masuk. Tapi saya rasa ada tempat yang kebal. Tak apa, biar jadi hasutan pula. Tapi saya yakin demikian. Okey, tak bawa undang-undang mungkin tak tembus. Tapi Allah, pandangan Allah, kekuasaan Allah tembus belakang. Ada orang kata nak main judi jangan main di sini, main mesin. Kena tangkap, nak main mesin pergi main di Genting. Awak malaikat tak boleh naik bukit. Dia kan ada Al-Arqam punya puisi kan. Sakaratul Maut kan. Main judi di mesin, main kuda orang tu kan, di Cameron Highland semua tu. Budaya tu dah ada orang. Baru ni viral, kes saya tutup dah 847 dah. Sesat sangat pula. Baru ni viral pasal yang Genting Highland punya pembinaan tu kan. Sedih tengok itu orang. Tengok video tu. Saya cari lah di Facebook, viral lah pasal asas-asas pembinaan Genting Highland sejarahnya tu. Bagaimana Lim Goh Tong nama dia kan, dia pergi jumpa dengan Menteri Besar Selangor, pergi jumpa dengan Menteri Besar Pahang, pergi jumpa dengan Tengku Abdul Rahman masa tu. Dia ulang data yang facts lah. Masa tu Menteri Besar Selangor dia kerah juga. Menteri Besar Pahang dia dalam video tu sebut sekaligus setuju. Dan masa tu maaf sebut lah, kita cerita pasal orang yang dah mati ni, kita tak hina dia bahawa cuma pengajaran untuk kita. Bila mana Lim Goh Tong jumpa kan, dengan Allahyarham Tunku kata kami nak buat pusat perjudian tu, maka ayat yang Tunku sebut yang dirakamkan dalam laporan tersebut, syukurlah sebab kita pun memang nak buat tapi tak ada duit. Bila swasta nak tolong buat, alhamdulillah. Dia tak kata alhamdulillah, kita syukur. Itu yang agak sedih dan saya rasa itu mungkin menyebabkan gerakan disebut sebagai Biro Dakwah dan Pendidikan dalam agama dalam UMNO yang dipimpin oleh Allahyarham Ustaz Ahmad Fuad Hassan, yang masa tu dia pembangkang dan dia bertindak tahun 50 dia pesan cadangan itu dia keluar awal lagi. Okey, yang dia pembangkang ni bukan zaman Lim Goh Tong ni, awal lagi masa ada plan nak buat tu. Masa tu dia berkumpul di rumah Allahyarham Tunku Ustaz Allah Fahim minta pandangan. Maka dia berkumpul masa tu, antara yang terlibat adalah Allahyarham Ahmad Badawi, ayah Pak Lor.
Masa tu yang keluar dia panggil Manifesto Badawi, tuan cari di internet. Sumpah ikrar Biro Dakwah dan Pendidikan masa tu dalam UMNO yang nak lawan judi dan arak dalam kalangan orang Melayu bangsawan, yang menyebabkan akhirnya depa keluar. Dan depa menggagaskan PAS di bagan lebay kecil. Bagan lebay tahan ke bagan lebay kecil. Bagan tuan kecil tau. Sinilah kan. Di situ PAS terasas. Di situ asalnya. Okey, depa bergabung dengan Saki Baki Hizbul Muslimin yang merupakan cabang PKMM, Kebangsaan Melayu Malaya tu. Maksudnya zaman tu dah ada dah suntikan-suntikan untuk bir, untuk arak dan sebagainya, untuk judi sebagainya. Tapi kita tak salahkan orang dulu sebab kesedaran zaman tu tak banyak lagi. Kan? Arak pun orang boleh iklan kat surat khabar biasa je. Kalau nak banding zaman itu dengan zaman sekarang, saya yakin alhamdulillah dakwah berjalan sebab tu kita sampai sekarang kita okey. Saya optimis kalau dalam bab itu saya rasa sekarang better daripada dulu bab itu. Tapi ada bab lain yang dulu better daripada sekarang. Saya pinjam 30 soalan ya. Tak puas. Dalam bab sosial dan seksual ni, saya yakin sekarang teruk daripada dulu. Dulu meskipun pengabaian tentang semayang, aurat pun tak jaga, meneri twist cucuk langit semua, tapi bab tu dia tak ada. Walaupun macam tu, sekarang meskipun agama kuat, same person yang semayang, same person yang buat benda tu. Kalau kita turun ke lapangan dan kita kaji sungguh-sungguh, ia berlaku. Anak-anak muda yang tengok muda nanti dia pakai setuju dengan saya. Macam tu. Okay. Dulu mungkin nampak merapu sikit, nari twist apa semua tu kan, Pak Ma'un kan, dalam pesta muda-mudi. Tapi bab sosial dan seksual ni dia tak teruk sangat. Walaupun minum arak. Sekarang orang dia tak minum arak, bagi tak makan. Saya ingat satu jenaka kereta tak seronok tu. Di zaman-zaman duk pergi siang dulu ni, kita duk pergi kaji, tengok orang semua kan. Saya sebutlah di Siam ada, di KL pun banyak. Saya suka pergi cari, kami suka pergi ramai-ramai pergi tengok kan. Di satu tempat tu, budak muda panggil, ni kalau budak muda boleh tengok nama marah saya kan. Kami panggil tempat tu nama Shanghai. Shanghai tempat-tempat orang duk pergi tu lah. Sebelum tu dia pergi Brickfields. Brickfields ni tempat ni kira dah ni orang tak pergi dah sebab Brickfields ni banyakkan budak-budak nak sebut Indonesia, Bangla duk pergi. So budak Melayu ni dia akan pergi satu tempat yang baru nama Shanghai dekat Jalan Pasar. Saya tak tahu dalam dia macam mana, tapi kita duk pergi tengok budaya tu. Yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, dia macam supermarket lama yang eskalator dia tu mati tau. So atas tu kita naik, dia macam-macam perempuan tu ada lah. Apa nanti kita buat rombongan surau dan kita pergi tengok. Kita pergi kepiah ramai-ramai tak apa kan, bagi ni sikit. Nak pergi tengok ini yang kata di Malaysia sekarang ni. Covid sekarang tak ada lah, dia pun takut SOP kan. Okey baik. Tapi saya kan nak cerita ilmu tu, jangan nak pergi cari pula ni dalam video ni. Tapi saya nak bagi tahu bawah tu tingkat bawah dia tulis restoran makanan halal. Penuh kan. Sebelah ada kedai Cina, tak ada orang. Kalau tuan nak kata pergi cari sebenarnya bagi location. Maknanya hang turun daripada yang tu, makan tak halalnya. Kami tak mau makanan, babi tak mau. Maknanya tak faham maksudnya. Sekarang dah jadi budaya macam tu dah. Testing, dia suruh berhenti semua ni. Nak salahkan sangat pun tak boleh, nak hukum pun tak boleh. Yes salah, tetapi ada benda yang besar kita kena buat. Macam mana kita nak santuni orang ni balik? Saya optimis orang macam ni dia tak jahat, cuma dia tewas dengan hawa dia. Saya yakin sebab dia bukan orang yang pergi merompak, pergi ranggut, dia bukan yang macam tu. Dia mungkin tak jahat tapi dia tewas dengan yang tu. Yang kita nak tackle. Wallahu taala alam, minta maaf saya tak lebih. Video ni tak lebih. Kita ikut SOP. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa ahlina fidatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqana min ba'di tafarraqana ma'suma. ولا تجعل لنا في ولا معنا ولا تبعونا شيئا ولا مطر ولا محروما ربنا اتنا في الحسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.